Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cikgu Lina. Dalam video kali ini saya akan menerangkan sambungan bagi bab 1 iaitu pengenalan dan tujuan perniagaan. Bagi subtopik 1.2 bentuk pemilikan perniagaan iaitu bentuk yang ketiga syarikat berhad dan koperasi. Seperti biasa saya juga akan berkongsi soalan yang biasa ditanya dalam peperiksaan. Dan saya juga akan berkongsikan tips ataupun cara untuk menjawab mengikut format SPM dengan memahami kata tugas, kehendak soalan dan juga dari segi peruntukan markah. Untuk membiasakan pelajar cara menjawab mengikut format yang betul. Kita lihat syarikat berhad merupakan entiti yang didaftarkan secara sah dengan SSM dan tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Anggota syarikat berhad terdiri daripada dua pihak iaitu ahli lembaga pengarah iaitu pihak yang menguruskan perniagaan dan iaitu pemegang saham iaitu penyumbang kepada modal perniagaan. Jenis syarikat berhad ada dua iaitu syarikat saham berhad yang ada perkataan saham berhad di belakang nama perniagaan dan yang kedua adalah syarikat awam berhad yang mempunyai perkataan berhad di belakang nama perniagaan. Syarikat saham berhad ni ciri-cirinya adalah tertakluk kepada Akta Syarikat 1965 dan bilangan ahlinya 2 hingga 50 orang. Saham syarikat tidak boleh diurusniagakan di Bursa Malaysia. Jadi, pindah milik saham hanya boleh dilakukan dengan kebenaran ahli lembaga pengarah sahaja. Jadi, sekiranya ada ahli yang ingin keluar, hanya bilangan ahli dalam 2 hingga 50 itu sahaja yang berhak menentukan ataupun yang berhak untuk membeli saham ahli yang ingin keluar daripada perniagaan. Dan syarikat saham berhad lebih mudah untuk tambah modal berbanding koperasi ataupun milikan tunggal. Syarikat saham berhad ciri-cirinya adalah modal tambahan boleh diperoleh dengan melalui terbitan share. Dan dia menanggung menanggung liability terhad. Sekiranya perniagaan muflis, pemegang share hanya kehilangan modal yang dilaburkan sahaja. Ini bermaksud harta peribadi tidak akan digunakan dalam menyelesaikan hutang piutang syarikat. Pemegang saham terbesar syarikat berhak untuk mengawal setiap operasi perniagaan. Kelebihan dan kekurangan syarikat saham berhad. Yang pertama, kelebihannya modal lebih besar kerana bilangannya 2 hingga 50. Liability dia terhad. Dan yang ketiga, hal ehwal keuangan syarikat dirahsiakan. Maksudnya tidak boleh didedahkan kepada orang ramai. Hanya dalam kalangan pemegang saham sahaja. Kekurangan adalah penawaran share terhad. Sebab terhad 50 orang sahaja. Beban cukai yang tinggi. Share tidak boleh dipindah milik secara bebas. Hanya di kalangan 2 hingga 50 orang sahaja. Syarikat awam berhad yang keempat iaitu ciri-cirinya adalah 2 orang hingga tiada had maksimum. Maksudnya tak bebas. Minimum 2, maksimumnya tiada had. Saham diurusniagakan di Bursa Malaysia. Bila diurusniagakan di Bursa Malaysia, orang awam juga berhak untuk membeli saham perniagaan berkenaan bagi tambahan modal. Pemegang saham hanya menanggung risiko kehilangan kawalan atas syarikat jika terdapat pembelian saham dalam kuantiti yang besar iaitu saham majoriti oleh pihak tertentu dalam usaha untuk mengambil alih perniagaan. Kelebihan dan kekurangan syarikat awam berhad. Yang pertama, kelebihannya modal lebih besar kerana bilangannya 2 hingga tiada had. Yang kedua, menikmati ekonomi bidangan kerana dalam kuantiti yang banyak beliannya. Yang ketiganya, liability terhad iaitu setakat modal dilaburkan sahaja. Yang keempat, kewujudan dia kekal. Maksudnya kalau ada pemegang saham yang meninggal dunia, perniagaan tersebut masih berterusan. Kekurangan, proses penubuhan adalah rumit. Banyak prosedur perlu diikuti. Beban cukai yang tinggi. Pemilik dan pengurusan terpisah. Dan yang keempat adalah tiada kerahsiaan. Yang seterusnya adalah koperasi. Koperasi ini merupakan sebuah organisasi perniagaan yang ditubuhkan oleh sekumpulan individu secara sukarela.
Ciri-cirinya adalah melaksanakan kegiatan berkaitan dengan ekonomi untuk memenuhi keperluan anggota-anggotanya. Aktiviti tidak berunsurkan politik. Aktiviti koperasi diuruskan berdasarkan akta, peraturan dan undang-undang kecil koperasi. Modal perniagaan disumbang oleh anggota. Okay, setiap anggota mempunyai hak dalam membuat keputusan. Okay, yang ni adalah dalam mesyuarat agung tahunan lah biasanya. Okay, prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Maksudnya tiada paksaan. Yang kedua, kawalan secara demokratik iaitu ada lantikan ahli lembaga pengurusan yang akan bertanggungjawab menguruskan koperasi. Yang ketiga, penglibatan anggota dalam kegiatan ekonomi. Maksudnya melibatkan orang yang membeli saham dalam kegiatan jual beli berkenaan. Yang keempat, kebebasan autonomi. Yang kelima, pendidikan, latihan dan maklumat. Yang keenam, bekerjasama antara koperasi. Dan yang ketujuh, prihatin terhadap komuniti. Okey, bayangkan di sini adalah koperasi sekolah masing-masing ya. Okey, keanggotaan koperasi sekurang-kurangnya 50 orang. Okey, ada 50 orang baru boleh wujudkan koperasi. Dan setiap orang perlu membeli modal share. Okey, hak anggota. Okey, siapa yang beli saham di koperasi dia mempunyai hak. Hak yang pertama adalah untuk mengundi dalam mesyuarat agung tahunan koperasi. Yang kedua, terlibat secara langsung dalam proses pembuatan keputusan. Yang ketiga, mengambil semula modal share apabila keluar daripada koperasi. Maksudnya bila nak keluar daripada koperasi, contohnya pindah sekolah. Modal share di sekolah lama boleh ambil dan menerima pulangan dalam bentuk dividen. Okey, kelebihan dan kekurangan koperasi. Yang pertama, kelebihannya adalah liability terhad. Contoh, koperasi tak dapat teruskan operasinya, maka kita akan kehilangan modal yang dilaburkan sahaja. Pentadbiran secara demokrasi. Yang ketiga, tiada beban cukai. Satu-satunya pemilikan yang tidak perlu bayar cukai. Okay, dan yang keempat, mempunyai rebate. Okay, rebate ni diberikan kepada anggota lah biasanya. Okay, dan kekurangannya, kadar pulangan rendah. Dividen tu adalah rendah saja. Pengurusan dan pemilik adalah terpisah. Okay, pemilik syarikat terhad. Okay, ini ada contoh soalan yang saya ambil daripada soalan JUJ Negeri Pahang 2019. Okay, teknik menjawab SPM, kata tugas terangkan. Okay, kalau kata tugas terangkan, mesti ada fakta dan huraian. Okay, jika diberi bahan rancangan, jadikan sebagai huraian dan jawapan mestilah rujuk pada markah. Berapakah markah yang diperlukan dalam soalan berkenaan. Tak keluar pula dah soalan ni. Okey, kita akan tengok untuk next berikutnya lah soalan. Okey. Rakan kongsi berhad. Okey, jawapannya adalah rakan kongsi berhad dan pelajar mesti ingat mesti ada kata permulaan. Rakan kongsi berhad tersebut ialah mesti ada perkataan tersebut. Yang pertama, jawapannya menanggung liability terhad. Yang kedua, setakat modal yang dilaburkan sahaja. Yang ketiga, tiada kuasa dalam pengurusan perniagaan. Yang keempat, dibenarkan memeriksa rekod dan akaun perniagaan. Okey, soalan tadi sebenarnya dia tanya, jelaskan rakan kongsi berhad. Okey. Kemudian soalan kedua, rakan kongsi nominal.